sangat besar kesannya kepada pemikiran Islam di Nusantara ini. Dan saya nak cerita sedikit tentang latar belakang tafsir ini. Tuan-tuan dan puan-puan, almarhum Buya Hamka adalah seorang yang sangat sibuk. Dia mengajar di beberapa buah universiti, daripada Sumatera sampai ke Sulawesi. Nah, bayangkan, bergerak daripada satu pulau ke satu pulau, mengajar di beberapa buah universiti, sehingga dia mengeluh. Dia kata, besar kemungkinan aku tidak mungkin dapat menyiapkan tafsir ini. Dia mula menulis tafsir ini pada tahun 1958. Daripada tahun 1962 sehingga 64, dia hanya berjaya menyiapkan 1,5 juzuk ke-19. Lalu dia mengeluh, umur sudah semakin lanjut, masa semakin mencemburu. Maka dia berdoa supaya dia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyiapkan tafsir ini. Apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan? Bulan Ramadan 1964, dia ditangkap oleh Soekarno. Ditangkap oleh Soekarno di bawah akta ISA, bukan ISA Malaysia. ISA Malaysia, Internal Security Act. Di Indonesia pun ada satu akta, saya tak pasti sama ada akta ini masih berkuat kuasa atau tidak. ISA, Internal Subversive Act. Apa tuduhannya? Almarhum Buya Hamka menyokong Tunku Abdul Rahman di dalam peristiwa konfrontasi. Dilemparkan kepadanya pelbagai tuduhan, dan dia mendekam di dalam penjara selama hampir 3 tahun. Dalam tempoh 3 tahun inilah, tuan-tuan dan puan-puan, lengkap 30 juzuk ditafsirkan. Itulah tafsir yang ada, tafsir Al-Azhar, dan itulah latar belakang. Jadi kalau kita nak menyiapkan satu tugas, kita mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berilah kelapangan. Tapi jangan sampai Allah menguji kita dengan sesuatu yang kita tak mampu untuk menghadapinya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, yakinlah, Allah mempunyai caranya yang tersendiri untuk memakbulkan, menyampaikan hajat kita. Dan begitu banyak karya-karya besar yang lahir daripada penjara. Antaranya tafsir Fi Zilalul Quran, tafsir Said Qutb, yang akhirnya syahid di tali gantung pada zaman Presiden Gamal Abdul Nasir. Jadi cuma saya nak rakamkan juga dekat sini, ketika Soekarno meninggal, maka dia telah menziarahi jenazah Soekarno, dan ini yang diungkapkan. Dia kata, aku yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai langit dan bumi, bahawa sebanyak mana pun dosa seseorang itu, asalkan dia bertaubat, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dia. Adapun kesalahan engkau kepada aku, yang memfitnah aku, yang mengurung dan memisahkan aku daripada isteri dan anak-anakku bertahun-tahun lamanya, maka aku telah ampunkan engkau. Ungkapan ini didengar oleh orang yang ada di sekelilingnya dan dirakamkan di dalam salah satu penulisan, tuan-tuan. Inilah besarnya jiwa seorang yang bernama Hamka. Pada doa dan juga pengharapan ini terselit suatu mesej bahawa apa yang berlaku has got nothing to do with me. Yang penting bukan aku dan engkau, yang penting ialah jangan sekali-kali perkara ini berulang kepada orang lain. Itu mesej yang dia nak sampaikan. Jangan kita melakukan kezaliman pada seseorang. Jangan kita menahan seseorang tanpa memberi dia peluang untuk dibicarakan. Ini undang-undang rimba namanya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita wajib untuk menentang undang-undang ini. Sebab Islam diturunkan untuk menegakkan keadilan. Apabila seseorang itu dituduh melakukan sesuatu jenayah, dia mesti wajib diberikan hak untuk membela diri. Tidak ada penahanan tanpa bicara di dalam Islam. Itulah mesej yang nak disampaikan oleh almarhum Hamka dalam doa dan pengharapannya di hadapan jenazah Soekarno. Jadi tuan-tuan dan puan, mungkin dalam masa yang
masih tinggal ini, saya hendak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan beberapa pemikiran ataupun pandangan Hamka terhadap isu-isu tertentu tentang sains. Ini satu lagi yang sangat menarik mengenai beliau, walaupun beliau mempunyai latar belakang pendidikan dininya, tetapi beliau menguasai persoalan-persoalan ataupun prinsip-prinsip sains dengan baik. Salah satu daripada persoalan yang beliau kupas adalah persoalan tentang evolusi, yang mana kita tahu teori ini diketengahkan dan dipopularkan oleh seorang yang bernama Charles Erasmus Darwin. Tapi Hamka di dalam bukunya, apabila dia menjawab salah satu persoalan di dalam majalah Gema Islam ataupun Panci Islam, dan soal jawab agama ini dibukukan di dalam buku yang diterbitkan oleh Pustaka Antara kalau tak silap saya, iaitu Soal Jawab Islam siri 1, siri 2, siri 3 dan sebagainya. Dia kata 700 tahun sebelum Charles Darwin, ada seorang ulama, seorang ilmuwan Islam yang bernama Syekh Ibnu Maskawih, dan beliau telah menukilkan pandangan terhadap evolusi ini. Apa kata Ibnu Maskawih? Ibnu Maskawih kata bahawa kehidupan ini daripada nabati sampai kera. Nabati ini adalah kehidupan seni, Ustaz, bakteria sampai kera. Perkembangan berarti ada perkembangan, terhenti setakat kera dia. Perkembangan haiwan ini terhenti setakat kera. Adapun perkembangan manusia bermula daripada orang-orang daripada Afrika. Dan ini memang selari dengan satu teori yang dinamakan out of Africa. Maka manusia yang ada di seluruh dunia ini, setelah dibuat kajian tentang genes, tentang pewarisan, maka ianya dapat dikesan sehingga benua Afrika. Disitulah asalnya manusia. Jadi Ibnu Maskawih meletakkan suatu garis pemisah yang jelas. Berlaku perkembangan, memang berlaku evolusi, ini adalah perubahan, perkembangan daripada hidupan nabati sampai kera, tetapi dia berhenti setakat kera. Adapun perkembangan manusia bermula daripada warisnya di Afrika. Nah, Darwin juga mempunyai rumusan yang sama. Darwin kata berlaku perkembangan daripada yang paling seni sehingga manusia. Cuma ada missing link, dia kata. Dia tak jumpa missing link ni di antara kera dan manusia. Sehingga hari ini missing link itu tidak ditemui. Bezanya Ibnu Maskawih dengan Darwin ialah Ibnu Maskawih menutup perbincangan dia dengan demikianlah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Darwin tidak menyebut-nyebut Tuhan langsung di dalam persoalan ini. Jadi disentuh soal evolusi pun dapat dikupas dengan baik oleh almarhum Profesor Hamka. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan, saya galakkan tuan-tuan dan puan-puan membaca buku yang ditulis oleh Maurice Bucaille, seorang pakar bedah Perancis yang masuk Islam. Dia menulis buku The Origin of Man, asal usul manusia. Dia mengatakan manusia yang ada pada hari ini, Homo sapien, berada di atas muka bumi ini lebih kurang 30,000 hingga 40,000 tahun. Dan bila kita bandingkan dengan sejarah manusia sejak Nabi Adam, lebih kurang itulah tempoh yang dilalui oleh manusia, 30 hingga 40,000 tahun. Ada pun tulang-tulang yang menyerupai manusia yang ditemui oleh pakar-pakar antropologi dan sebagainya, yang diberikan nama-nama seperti Cro-Magnon, Neanderthal Man, itu adalah sebelum daripada Homo sapien ataupun the modern man yang ada pada hari ini. Jadi tidak ada percanggahan. Evolusi berlaku, tetapi tidak dalam bentuk kera jadi manusia, tidak. Bahkan kalau kita tengok ayat daripada surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah
qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, berkata kepada para malaikat, aku nak menjadikan khalifah. Maka para mufassir mentafsirkan khalifah ini bermaksud mereka yang datang kemudian. Berarti sebelum khalifah ini, sebelum insan ini, ada satu makhluk yang sebelumnya. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, apakah kamu hendak menjadikan khalifah yang akan menumpahkan darah? Artinya malaikat tahu, it is in their knowledge that sebelum insan yang diciptakan oleh Allah, iaitu kita pada hari ini, sudah ada satu makhluk di atas muka bumi ini yang kerjanya adalah menumpahkan darah. Sebab itulah para malaikat bersoal jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk menentang, tapi untuk meminta penjelasan. Jadi inilah antara persoalan-persoalan yang pernah disentuh oleh almarhum Profesor Hamka. Kemudian, berapa lagi masa saya ada, Ustaz? Habis dah? 10. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi aspek pemikiran Hamka yang patut kita ketengahkan adalah persoalan wanita. Ini satu lagi persoalan yang cukup besar. Hamka adalah seorang yang telah mempersoalkan doktrin ataupun suatu persepsi bahawa wanita adalah punca kepada permasalahan sosial di dalam masyarakat. Dia kata ada satu tanggapan yang aneh tentang wanita. Wanita menjadi punca kepada masalah dalam masyarakat. Di mana asalnya persepsi ini? Dia kata ianya berasal daripada doktrin the original sin, iaitu di dalam kepercayaan Kristian, Adam memakan buah yang terlarang kerana bujuk rayu Hawa. Itu doktrin the original sin. Jadi yang menjadi punca kepada tersasarnya Adam ialah Hawa. Dan benda ini melarat. Punca kepada segala masalah di dunia ini adalah wanita. Dan kita tak tahu bagaimana pemikiran seperti ini meresap di dalam cara berfikir umat Islam. Malah tidak menghairankan kalau masih ada lagi umat Islam yang berpegang dengan kefahaman bahawa Hawa lah yang telah membujuk rayu Adam supaya memakan buah yang terlarang. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kedua-duanya dibujuk rayu oleh syaitan. Itulah yang sebenarnya. Dan mereka tergelincir dan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-dua mereka bertanggungjawab di atas perbuatan mereka. Bukan kesalahan